Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua penonton YouTube channel saya, Faizal Anwar. Sebelum kita meneruskan video ini, diminta kepada semua yang menonton video ini untuk menekan butang subscribe yang berada di sebelah kanan video anda bagi mendapatkan info-info yang bermanfaat dalam channel ini. Pada hari ini saya cuba untuk nak mengupas suatu tajuk yang sangat berat sebenarnya, yang berkaitan dengan sihir. Tetapi kita semua perlu akui bahawasanya sihir ini sangat berleluasa di kalangan masyarakat kita pada masa ini. Jadi tidak dapat tidak, kita perlu mengetahui perkara ini. Dan bagi mereka yang tidak pernah kena ataupun tidak pernah mengalami perkara ini, mungkin merasakan bahawasanya ia adalah satu perkara yang sangat tidak logik, tidak mustahil dan sukar untuk dipercayai. Tetapi bagi mereka yang pernah ataupun keluarga ataupun orang yang terdekat dengan mereka pernah terkena dengan perbuatan sihir ini, mungkin mereka lebih yakin dengan adanya pada zaman moden kita ni perkara sihir ini masih lagi berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Baik, untuk video kali ini saya cuba untuk nak mengupas mengenai jenis-jenis sihir dan juga akibatnya. Sebelum itu ada beberapa perkara yang kita perlu tahu, yang mana masih wujudnya perkara ni adalah disebabkan masih ramai lagi orang di luar sana yang mendapatkan khidmat penyihir ataupun bomoh untuk nak mendapatkan apa yang dia ingini. Ada beberapa banyak faktor yang menjadi kepada berlakunya perkara ini. Apa yang dapat saya ulas adalah, pertamanya adalah mereka yang mendapatkan khidmat bomoh ataupun penyihir ini tidak mengetahui perkara yang dia lakukan itu dalam kategori sihir ataupun perkara yang menyalahi agama. Sebagai contoh, mereka beranggapan bahawa penyihir ataupun bomoh yang mereka jumpa tu menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai salah satu cara untuk nak menyembuhkan penyakit. Tetapi perkara ini sangat salah dan sangat mengelirukan. Walaupun pada pandangan pendengaran kasar kita mendapati bahawasanya bomoh ataupun penyihir itu membaca ayat Al-Quran, tetapi pada hakikatnya tidak. Ada yang ayat-ayat Al-Quran itu sudah diputarbelikkan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh bomoh ataupun penyihir itu sebenarnya tidak betul. Ada yang menterbalikkan dari segi ayat-ayat Al-Quran. Ada yang salah, yang sepatutnya ayat yang berada di akhir dia membaca di awalnya dan sebagainya. Pada hakikatnya mereka menggunakan ayat Al-Quran dan merosakkan ayat Al-Quran tersebut. Ada beberapa jenis sihir yang kita perlu ketahui. Yang pertamanya adalah sihir pengasih. Saya yakin semua pernah mendengar sihir ini, yang mana tujuan sihir ini adalah untuk mengasihi seseorang, sama ada tukang sihir sendiri ataupun orang yang mengupahnya. Dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kita, ia juga dipanggil dengan ilmu guna-guna. Seseorang isteri atau suami yang terdesak sanggup bertemu dengan bomoh bagi memastikan pasangannya sentiasa mengasihinya. Walaupun pada zahirnya tujuan ikhtiar tersebut kelihatan baik, tetapi ia tetap termasuk dalam kategori sihir kerana kaedah yang digunakan itu sangat bercanggah dengan Islam. Dan yang keduanya adalah sihir membenci. Sihir ini adalah bertujuan untuk menjadikan mangsa membenci seseorang atau sesuatu yang sepatutnya disukainya. Akibatnya mangsa akan melakukan perbuatan yang menunjukkan yang dia benar-benar tidak suka dengan perkara tersebut ataupun individu tertentu. Dalam masyarakat Melayu kita, sihir ini juga dikenali sebagai sihir belalau. Biasanya seseorang yang terkena sihir ini tidak boleh bertemu dengan orang lain kerana terasa orang lain membencinya, sebaik saja melihatnya. Ia juga boleh terjadi sebaliknya, atau orang yang disihir akan dibenci oleh orang lain. Akibatnya dia akan merasa tertekan, merasa tersisih dan akibatnya mendatangkan masalah kemurungan yang berpanjangan. Sihir ini juga akan mengakibatkan hubungan di antara suami isteri. Isteri membenci suaminya, suaminya membenci isterinya. Yang ketiga adalah sihir pemisah. Sihir ini adalah bertujuan untuk nak menjadikan sesuatu hubungan itu berpecah belah. Seseorang yang terkena sihir ini akan mengalami perubahan dalam diri dia. Tiba-tiba rasa cinta menjadi rasa benci yang sangat kuat. Kalau dalam masalah suami isteri, salah seorang yang disihir, seorang suami ataupun isteri yang disihir akan merasa benci kepada pasangannya. Sebagai contoh, seorang suami melihat isterinya itu dengan pandangan
yang sangat hodoh. Dia melihat isterinya itu kelihatan sangat hodoh. Walaupun pada pandangan orang lain isterinya itu cantik, itu adalah satu tanda yang salah seorang daripadanya itu terkena dengan sihir. Ataupun sebaliknya, seorang isteri melihat suaminya dengan pandangan yang menakutkan dan menggerunkan, oleh itu dia tidak dapat nak mendekati suaminya. Itu adalah satu tanda mereka yang terkena dengan sihir pemisah. Dan seterusnya adalah sihir pengikat ataupun sihir pengunci. Biasanya sihir ini adalah bertujuan untuk mengikat ataupun mengunci mangsa agar tidak boleh melakukan sesuatu yang kebiasaannya dilakukan. Kalau dalam hubungan suami isteri, biasanya seorang suami tidak dapat nak mendatangi isterinya kerana si suami itu merasakan nafsunya telah dikunci atau diikat. Akibatnya si isteri menderita dan sebagainya. Seterusnya berlakulah permasalahan rumah tangga. Yang seterusnya adalah sihir guna-guna ataupun lebih dikenali sebagai sihir percintaan. Biasanya sihir ini adalah bertujuan untuk nak mendapatkan kasih sayang daripada seseorang yang dia sihir ini juga dilakukan adalah untuk bertujuan untuk nak mendapatkan rasa kasih sayang, untuk menguatkan rasa kasih sayang dengan pasangannya. Walaupun nampak sahaja perkara ini amat baik, tetapi cara itu adalah amat tidak baik sama sekali dan mensyirikkan. Sihir guna-guna ini lebih dikenali minyak senohong dan minyak dagu. Itu yang biasa kita dengar. Walau apa sekalipun namanya, gunaan bahannya itu amat salah di sisi Islam kita dan perkara ini perlu dijauhi sama sekali.